مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah wa syukrulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Amma ba'd. Kaifa halukum? Apa khabar semuanya? Anda di rumah? Saya Sharifah Kasif bersama anda dalam satu Quran. Musim baru, wajah baru dan juga ada seorang pelajar baru yang kita gabungkan dengan seorang pelajar lama. Sebagaimana pada minggu lalu kita telah bersama-sama dengan Siti Nurdiana dan juga Ummi Nazira. Apa khabar semuanya? Baik. Nana sihat? Ummi, Ya, saya. sihat Ummi ya? Alhamdulillah. Ceria hari ni. Ya, Kita nak baca Quran ni, ya perempuan, penonton di rumah juga kena ceria. Kadang-kadang kan orang ya Ummi ya, bila nak baca Quran ngantuk dan lah buka ubat tidur pula. Ini masalah kita. Bila tak boleh tidur buka Quran, lala nak tidur tu Nana. Ini bahaya. Okey, dengan topik kita hari ini ataupun dengan surah yang kita bincangkan hari ini ya adalah dari surah Al-Baqarah. Saudara balik sebut pun kena betul-betul. Al-Baqarah. Salah ya. Pendek je. Al-Baqarah. Kadang-kadang ada orang tanya Ustazah, saya nak baca surah Al-Baqarah. Kalau orang Arab marah Nana. Umi ya. Jadi kita kena sebut dengan tepat. Sebab tu penelitian ini bukan sekadar baca Quran, tetapi kejujuran ini lahir dengan setiap kata-kata kalimat yang kita perkatakan dalam bahasa Arab itu sendiri. Okey, pada surah ini saya suka sangat dan tertarik dengan surah Baqarah ini. Pada ayat 223, penonton di rumah boleh juga semak Quran sama-sama. Ya, ini antara beberapa perkara yang tengok pun dapat pahala. Tak? Yang pertama tengok muka ibu bapa, tengok Kaabah pun dapat pahala, dan yang seterusnya adalah tengok mushaf. Kita tengok Quran pun dapat pahala. Ini kita nak kejar pahala para yang mudah. Okey, tengok pada maksud daripada firman Allah ayat 223 surah Baqarah ini. Cuba tengok, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين صدق الله العظيم. Apa maksud tu Nana? Umi, cuba tengok. Isteri-isteri kamu adalah tanah tempat bercucuk tanam bagi kamu. Maka kamu datangilah tanah tempat bercucuk tanam kamu sebagaimana kamu telah dikehendaki. Dan kamu dahulukan untuk diri kamu. Dan takutlah kamu akan Allah. Dan kamu ketahuilah bahawasanya kamu akan menemuinya. Dan engkau sampaikanlah khabar gembira kepada orang-orang mukmin. Faham ke maksudnya ni, Umi? Ya, disebabkan ilmu, perkongsian ilmu, saya pun pasti penonton di rumah ya, dah bersenyum, ya, bakal-bakal nak berumah tangga, ya. Hai, orang muda ni yang disuka ni ya. Sedangkan firman Allah dah turun dalam firman Allah ini pada surah Al-Baqarah ini yang menceritakan tentang isteri-isteri adalah seperti tanah tempat bercucuk tanah. Maknanya datangilah isteri itu dengan baik, iaitu amal yang baik. Kita nak datang isteri, sebab tu kita bagi belayan kasih sayang. Ada kita bagi yang kasih sayang saja? Tak cukup nak bagi kasih sayang tak cukup mesti kita ada belayan kasih sayang. Sebab apa? Isteri ini banyak pengorbanan dia. Sebab itu kita tekankan jelaslah bahawa maksud perkahwinan itu adalah untuk mendapat keturunan, bukan hanya sekadar bersenang-senang melepaskan nafsu syahwat. Sebab tu anak-anak muda ya, sekarang di luar sana, kalau kita tengok ya, antara gejala-gejala sosial yang berlaku ya adalah hubungan yang tidak halal ya, sesama lelaki dan wanita. Kadang kita nak ibadat, memang betul kita nak beribadat, tetapi keseimbangan dengan dunia dan akhirat ya, itu yang kita nak kena beri penekanan. Jadi di sini ya, dalam maksud ataupun dalam maksud daripada surah Al-Baqarah ini 223, secara kesimpulannya, yang pertamanya kita hendaklah berakhlak baik dengan isteri ya, jangan mengherdik isteri ya, nasihat dengan nasihat kata-kata yang baik. Kemudian kita yang keduanya adalah meraihkan isteri ya, hari jadi isteri. Kemudian kita belai dengan belayan kasih sayang, bagi isteri rasa seronok ya. Kalau tak mampu beli gelang yang 17,000, belilah yang 7,000
Nana. Apa salahnya bagi isteri seronok sesekali, betul tidak Nana? Ya, kemudian ya Umi, cemburu. Sifat cemburu ni penting suami isteri, betul tak? Tetapi cemburu kenalah bertempat. Kadang-kadang suami isteri sibuk dengan Twitter, Facebook duduk depan, tak sempat masak apa semua. Memanglah suami marah-marah tak? Kita duduk melayan dengan orang lain, ya, lelaki perempuan yang kadang-kadang pergaulan ini yang kita tak dikhawatiri dalam laman sosial kita, lelaki dan perempuan bergaul tanpa batasan, ya. Sedangkan ya, lelaki sebenarnya kena jaga penglihatan mereka, tak boleh tengok pada wanita, dan juga begitu juga wanita kena jaga penglihatan, jaga mata, tak boleh tengok pada lelaki. Kadang kita tengok lelaki, ya Allah, terselisih tepi jalan sampai tak boleh nak pusing tengok, nampak tak Nana? Tak boleh sebenarnya. Jadi kena jaga pergaulan mata, kemudian sederhana dalam memberi nafkah, menggauli isteri dengan sebaik-baik adab dan juga setia, dan yang pentingnya adalah bertolak ansur dalam rumah tangga. Jaga rumah tangga baik-baik dan fikir yang terbaik dulu untuk rumah tangga, barulah kita dapat selesaikan masalah dengan sebaik-baik mungkin. Boleh faham semuanya? Baiklah, sebentar lagi kita nak dengar alunan Aisyah Al-Quran Karim daripada Siti Nurdiana dan juga Ummi Nazirah. Bagaimana agaknya untuk surah Baqarah ini, sama-sama kita nantikan, dan juga sedikit hukum tajuk yang akan kita perbincangkan selepas ini. Jangan ke mana-mana, terus setia dalam Sautul Quran, As-Sautul Ahla. Jumpa lagi. Maratan ukhra fi barnamij Sautul Quran, As-Sautul Ahla. Terima kasih penonton di rumah kerana tidak berganjak dari kaca televisen anda. Masih bersama saya di sini. Terima kasih kedua pelajar, ya, Siti Nurdiana dan juga Ummi Nazirah, yang mana saya pasti kemahiran bacaan Al-Quran mereka akan meningkat, ya, prestasi akan meningkat di masa ke semasa. Itu adalah satu kepastian dengan cubaan demi cubaan yang kita lakukan. Okey, sebentar lagi kita akan mendengar Al-Quran Karim daripada Siti Nurdiana dengan surah Al-Baqarah ini, ya, dan kita masih lagi mengekalkan pembelajaran dari hukum mat asli. Ya, minggu lalu mat asli, minggu ini juga kita akan makan mat asli. Dan tengok Umi boleh faham mat asli ni, ya. Oleh itu saya nak persilakan Nana, silakan Nana dengan bacaan A'udzubillah dulu Nana. Dah takut dah? Dah tak tilawah ni. Dah tilawah ni, santai. Okey, tak nafas dulu, ya. Dia syaitan. Kalau tak sensitif, maka macam ni. Syaitan, ya. Okey, Nana baca dulu, teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin. Sadaqallahul Azim. Tak bunyi dah? Sadaqallahul Azim. Okey, bagaimana Nana? Penonton di rumah bagaimana? Puas hati ke dengan bacaan Nana tadi? Saya ada markah kat sini ni. Ya, saya nak tengok apa nak umumkan keputusan apa Johan hari ni. Tak boleh jadi dah. Sekarang ni saya kena bagi markah dah semua. Saya dapat tilawah dah dekat satu Quran ni. Okey, tak apa, kita kita tengok. Okey, cuba Umi pula dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nisa'ukum harthul lakum fa'atu harthakum anna syi'atum wa qaddimul anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah. Bagaimana Umi ada buat langkah Jimmy? Tadi tu saya dengar macam Qari'ah wakil mana tu Umi? Ya. Wakil Mali ke mana? Nana? Wakil mana tadi Nana Haji tu? Nak kira kampung. Sekali. Nisa ke? Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Betul ke tu? Umi betul tak tu Umi? Nana baca.
Penonton di rumah bagaimana? Ya, yang pertamanya cuba tengok tadi Nisa. Okey dah. Hukum ha ni antara ha pedas. Ha pedas. Dia mesti otomatik dia kata dia faham macam ni, dia akan jadi Itulah perbezaan. sakit dan apa Umi punya ha sedap. Pedas. Dan ha. Kemudian ha mati dia asas mulut ya, bibir dia bawa kena tebalkannya ra, dia kena tafkhim. Ra tu kena jadi tebal. Kalau ra nipis, kalau Nana buat tadi had, dia jadi tarqiqur ra. Maknanya ra tu nipis, tapi sekali ra dah jadi tebal. Jadi macam bunyi dia nisaukum. Nisaukum harsul. Ada lagi. Harus. Lagi. How? Lembut sekata. Harsul. Harus. Yes, itu. How? Harsul lakum fa'tu. Ada fa tu. Ini tak boleh goreng, ya. Fa dia tak boleh. Fa dia macam hidup. Fa tu. Nak fa tu. Fa'tu. Yes, itu. Harsakum anna syi'tum. Bagus. Anna tu kena lama sikit. Dengung dia wajah rumah tak cukup. Anna syi'tum. Cuba. Anna syi'tum. Yes. Wa qaddimu li anfusikum. Boleh, Nana? Boleh tak? Wa qaddimu li anfusikum. Wattaqullaha wa'lamu annakum mulaqu. Tak cukup annakum. Annakum mulaqu. Sekali lagi. Annakum tu lama sikit. Cuba. Wattaqullah. Wattaqullaha wa'lamu annakum mulaqu. Wa basyiril mu'minin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, sadaqallahul azim. Itulah tadi antara contoh bacaan daripada Nana dan juga Umi. InsyaAllah kita berehat seketika. Saya nak kenal dulu. Dan ke mana terus setia dalam satu Quran As-Sautul Ahad. Dan ke mana? Terima kasih ibu-ibu sekalian, penonton di rumah yang masih lagi setia bersama saya Sharifah Kasif dan dua pelajar saya, pelajar kesayangan saya Siti Nurdiana dan juga Umi Nazira. Okey semua ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, masih segar bugar lagi ni. Macam itulah penonton di rumah juga. Kita nak sentuh sedikit tentang mad asli yang kita berbincangkan ataupun nama lainnya adalah mad tabi'i. Bagus ya. Penonton di rumah juga mad asli ataupun mad tabi'i itu sama sahaja. Macam mana mad asli terjadi? Kita senang simpulkan di sini apabila huruf alif yang didahului dengan huruf yang berbaris atas, kemudian huruf waw ataupun waw sukun yang didahului dengan huruf yang berbaris hadapan, ataupun huruf ya sukun yang didahului dengan huruf yang berbaris di bawah. Alif, waw, ya. Mati, atas, bawah dan juga di hadapan. Senang tak? Boleh ya? Kalau dekat ayat ni cuba tengok Nana dan juga Umi. Nisaukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Kat mana mak asli tu? Cuba tengok Umi Nana, cuba bagi tahu Ustazah dua-dua sekali. Kat mana? Alif dengan waw. Alif dengan waw. Kat mana fa'tu? Kat mana tu mak asli tu? Nisaukum harthul lakum fa'tu. Kat mana tu? Bisa alif dengan waw. Salah. Ambil mak alif dengan waw betul, tetapinya saya cakap di mana mak asli terletaknya daripada ayat yang pertama tadi dekat sebelum ada waqaf sad lam ya kat situ tu. Okey, penjelasan rumah macam mana? Ini mak asli, mak asas asas. Cuba tengok. Fa. Okey, fa tu mak apa? Asli. Alif jangan asli. Fa tu. Tu tak Umi? Fa tu berapa harakat tu Umi? Dua. Bagus. Umi pandai dah. Fa tu harsakum nak tu mat apa? Dua harakat juga. Mat apa? Bagus. Asli. Pandai. Dua-duanya. Okey. Anna syi'tum. Campur pula. Wa qaddimu li anfusikum. Ada tak masli kat situ? Ada. Asal kena bercepat sekarang ni. Wa qaddimu ada? Mu. Dekat mana? Bagus. Wa qaddimu. Okey. Kemudian li anfusikum. Wattaqullaha wa'lamu. Ada tak masli kat situ? Wattaqullah. Ada tak Nana? Tadi saya cakap dah. Dua harakat. Mana benar? Lam jalalah tu. Ada alif kan? Dua harakat di situ.
Wattaqullaha wa Allah tu dah kira mad asli, 2 harakat. Alif waw ya, dia ganti alif dah tu. Lam jalalah ditebalkan dan juga campur alif 2 harakat. Wa'lamu annakum, apa tu? Ada tak dekat situ? Annakum mulaku, ada tak? Ada dekat mana? La. Yes, pandai Umi. Nana, betul tak? Mulakuhu. Tiba-tiba Ustaz tak nak wakaf, Ustaz tak nak wakaf dekat mulaku. Ustaz sambung pula mulakuhu wa bashir. Ada tak asli kat situ? Kat mana? Pandai, ya. Kalau Ustaz sambung dia akan jadi asli mulaku. Kalau berhenti dia akan jadi ma'ruf disukun. Tetapi kita bincangkan asli mana mulakuhu wa bashiril mu'minin. Ada tak masih? Tidak. Tak ada. Dia aja ma'rif disukun. Boleh faham tak? Umi dah faham dah saya tengok ya? Ma'rif disukun tu slow sikit lah. Okey, ma'rif disukun tu tak apa. Yang kita ada pembelajaran yang kemudian nanti ni, ma'rif disukun 6 harakat. Ya, dia akan jadi 6 harakat pada hujung kalimah. Boleh Umi? Ya, itulah antara kelebihan-kelebihan orang Quran ni. Nanti dia akan tahu sendiri. Umi dah banyak baca Quran, Nana banyak baca Quran, nanti tahu dah tiba-tiba dah tahu dah wakaf. Ustaz tak payah cakap dah. Tapi yang orang cakap lam alif tu tak boleh berhenti. ada yang dia berkaitan dengan maksud ayat juga. Kalau ayat tu tidak ada kena-mena, tidak ada kaitan, boleh berhenti, maka boleh berhenti. Tetapi diharuskan untuk baca balik. Boleh untuk bukan baca balik, untuk ambil balik, ulang balik sedikit. Okey, boleh tak semuanya? Alhamdulillah, budak penonton rumah seperti biasa. Minggu lalu, kalau minggu lalu kita ada kuis, minggu ni juga kita ada kuis untuk penonton di rumah. Jadi kepada penonton boleh hantar kepada alamat email yang tertera di bawah. Boleh emailkan kami bacaan dari surah Al-Ikhlas ya. Surah Ikhlas senang je. Qul huwallahu ahad. Maafkan saya, bukan Ikhlas tetapi surah An-Nas. Ulang balik. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, dan sampai akhirlah. Baca dengan tajwid, baca dengan makhrajul huruf yang tepat, dan boleh emailkan kepada kami seperti alamat yang tertera. Dan juga nak tahu siapa pemenangnya, boleh layari di laman sosial kami di Sautul Quran TV9 di laman sosial kami nanti. Ya, apapun insya-Allah kami akan mengumumkan pemenang utama dan juga 2 sagu hati, dan ada hadiah istimewa daripada kami pihak TV9. Jadi insya-Allah itu saja masa yang kita ada. Saya rasa lega tengok walaupun suara kedhaifan sedikit ya. Tetapi untuk anda semua, untuk Quran, sama-sama kita imarkan Quran tidak berkira-kira baik apa juga keadaan sekalipun. Jadi saya akhiri dengan amanu an takunu qad istamta'tum ma'ana. Astaghfirullah alladzi la tadhi'u wadai'uhu ma'as salamah wa liqa fi amanillah insyaallah semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi. Jumpa lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum وبشر المؤمنين صدق الله